Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi untuk belajar sains tahun 5. Seperti biasa, sebelum kita belajar, sediakan buku sains tahun 5. Buka buku teks kamu ni unit 9, iaitu pada muka surat 208, 209 kita belajar buruj. Bila disebut buruj, apakah yang dimaksudkan dengan buruj? Buruj gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Soalan cikgu, pada waktu siang, adakah tidak ada bintang-bintang di langit? Sebenarnya ada. Cuma mata kita tidak dapat melihat bintang-bintang ada di langit pada waktu siang kerana silau mata kita akibat pancaran cahaya matahari. Sebenarnya matahari juga merupakan bintang. Apa beza bintang dengan planet? Macam ini contoh sini planet bumi. Ini contohnya cuma menggambarkan sebagai matahari lah. Okey, apa beza dua ni? Planet tidak menghasilkan atau mengeluarkan cahaya, tapi bintang mengeluarkan cahaya. Untuk lebih jelas, cuma nak tunjukkan pada kamu. Ini globe mewakili bumi. Katakan ini planet yang lain, ini planet yang lain, dan beberapa planet yang lain kau bayangkan sahaja. Okey. Semua planet ni beredar mengelilingi matahari. Beredar mengelilingi matahari, semua ni beredar mengelilingi matahari, termasuklah bumi dan planet-planet yang lain. Semua sistem ni kita panggil dia sistem suria. Dalam sistem suria cuma ada satu saja bintang, iaitu matahari. Di mana bintang-bintang yang lain? Okey, gambarkan matahari di tengah-tengah. Planet beredar mengelilingi matahari, ke arah lawan jam. Di luar, di dalam ni kita katakan sistem suria. Di luar suria ni ada berbilion-bilion bilangan bintang. Banyak sebenarnya. Okey. Ada berbilion-bilion bintang di luar sistem suria. Jadi ada bintang kelompok yang tentu yang dapat dilihat kita daripada bumi. Kita setakat sains tahun 5 lah, kita cuma belajar 4 kelompok atau 4 gugusan bintang sahaja. Sebelum itu, kita belajar gugusan bintang yang berada di luar sistem suria. Kita kena tahu dulu hemisfera. Sebab apa kita kena tahu dulu hemisfera? Sebab ada bintang tertentu kita dapat lihat berada di bahagian atas. Kita katakan hemisfera utara. Okey, hemisfera utara. Ada sebahagian bintang dapat dilihat di hemisfera selatan. Ada sebahagian bintang, gugusan bintang-bintang, dapat kita lihat antara hemisfera selatan dan hemisfera utara. Okey, mana hemisfera utara? Mana hemisfera selatan? Okey, kita ambil garisan tengah ni, garisan khatulistiwa. Mungkin kamu dah tahu garisan khatulistiwa. Negara kita Malaysia, ini Kuala Lumpur. Cuba dekatkan di sini. Okey, supaya lebih faham sebelum kita teruskan pelajaran buruj. Okey. Ini negara kita Malaysia. Okey. Di sebelah selatan, sebelah ni Sumatera, sebelah ni Pulau Jawa. Negara kita Malaysia ni terletak di bahagian tengah garisan khatulistiwa. Daripada negara kita, lebih kurang garisan kat negara kita ni, membawa ke atas ialah hemisfera utara. Daripada bawah ni, sebahagian pada Sumatera dan Pulau Jawa ke bawah ni, termasuk Australia ni ke bawah ni, ialah hemisfera selatan. Baik murid-murid, buruj pertama, buruj biduk. Buruj biduk dapat dilihat di hemisfera utara. Cuba bayangkan di sini hemisfera utara. Maksudnya sebenarnya di luar sistem suria, gugusan bintang tersebut. Dia dapat dilihat di bahagian utara. Cuba dah terangkan tadi, bahagian atas ini ialah hemisfera utara, bawah ialah hemisfera selatan. Okey, di sini duduk letaknya buruj biduk. Okey,
Penerangan bagi burus biduk. Bagi orang Melayu, burus biduk ni bentuknya seperti gayung. Gayung tu apa? Senduk. Bentuk seperti senduk. Orang Barat memanggil burus biduk sebagai Big Dipper. Dalam bahasa Latin, burus biduk dipanggil Ursa Major. Jadi, biduk, Big Dipper ataupun Ursa Major adalah gugusan bintang yang sama, iaitu di negara kita panggil burus biduk. Murid-murid, seterusnya burus berlantik. Burus berlantik terletak di antara hemisfera utara dan hemisfera selatan. Bagi orang Barat, mereka membayangkan burus berlantik ini seperti bentuk seorang pemburu yang memegang senjata dan mempunyai tali pinggang atau memakai tali pinggang. Itu bagi orang Barat. Bagi orang Melayu di Nusantara, membayangkan burus berlantik ini seperti alat memerangkap binatang. Itu orang zaman dahulu ya. Terusnya murid-murid, burus pari. Burus pari terletak di bahagian selatan. Bukan di bawah lah. Bukan di bawah bumi, tapi di bahagian selatan bumi. Okey, bahagian selatan. Di hemisfera selatan ya. Hemisfera selatan. Burus pari merupakan burus yang paling kecil sekali. Gugusan bintang-bintangnya dapat 4 gugusan bintang dia. Jadi dia kelihatan seperti bentuk layang-layang kalau disambungkan 4 bintang tersebut. Terus murid-murid, burus Scorpio. Bagi orang Melayu mengatakan bentuknya seperti kala jengking. Burus Scorpio ni dia terletak di hemisfera selatan di sebelah timur. Okey, hemisfera selatan. Kamu bayangkan di dalam sistem Suria, ia terletak di bahagian selatan hemisfera. Kalau dia nak bandingkan dengan bumi ni, hemisfera selatan di sebelah timur. Baiklah murid-murid, kita telah belajar 4 jenis burus bagi sains tahun 5. Itu yang pertama, burus biduk. Untuk pengetahuan kamu, burus biduk dapat dilihat sekitar bulan Disember hingga bulan Mac. Yang kedua, burus berlantik. Ketiga, burus pari kita belajar. Sebenarnya ia dapat dilihat di antara bulan Mei hingga bulan Jun. Seterusnya, burus Scorpio. Ia dapat dilihat antara bulan Jun hingga bulan Ogos. Antara pukul 8 malam hingga 10 malam. Itu pengetahuan tambahan sahajalah. Okey. Selepas kita belajar burus, kamu tengok buku teks kamu muka surat 211. Apakah kegunaan burus? Okey. Pada zaman dahulu kala, zaman yang sangat lama, mungkin beratus tahun dahulu, beribu tahun dahulu, manusia tidak ada kompas, tidak ada kalender masa itu. Jadi pada waktu tersebut, burus dah menjadi panduan kepada manusia. Okey. Buku teks kamu lagi semula, sambil itu kita sama-sama kita membincangkan apa kita belajar pada hari ini, kegunaan burus. Muka surat 211 diulang balik. Petunjuk arah. Okey, petunjuk arah. Apakah kegunaan dia? Contoh nelayan yang pergi ke laut, untuk balik semula ke pantai, burus menjadi panduan untuk balik atau pergi tempat yang hendak dituju. Kalau ke selatan, tengok burus pari. Kalau ke utara, tengok burus apa utara? Kita cikgu dah terangkan tadi. Ingat balik cikgu dah terangkan tadi. Cuba tengok buku teks kamu muka surat 212. Ini buku teks kamu. Okey, buku teks sangat penting ya dalam belajar sains pada hari ini. Burus digunakan sebagai petunjuk musim, iaitu musim menuai ataupun musim menanam benih.
Kalau tengok di sini dalam petek kamu ni ada gambar petani di sini. Cikgu daripada petek ni cikgu dapat gambarkan. Kalau tengok orang ni mungkin negara Cina agaknya, sebab tengok dari segi pakaian dan rambutnya yang panjang. Di sini pada zaman dahulu, sebelum keledar dicipta, petani di kawasan 4 musim hemisfera utara melihat burus untuk mengenal pasti musim-musim tertentu. Burus-burus ini membantu mereka merancang masa untuk menanam dan menuai tanaman. Okey. Kalau tengok pada perbualan di sini, bilakah kita hendak mula menanam gandum? Okey, gandum tidak ada ditanam negara kita sebab negara kita kawasan khatulistiwa. Tidak ada gandum ditanam. Tak apalah, yang penting kita ada ilmu pengetahuan. Okey. Di kawasan hemisfera utara, di bahagian atas ni, Rusia ke, negara Cina ke. Okey. Okey, negara-negara yang sebut tadi menanam gandum. Sebenarnya gandum ni, ini pengetahuan saja ya, untuk pengetahuan kamu. Gandum ni disemai pada suhu 1 hingga 3 darjah Celsius, iaitu disemai di musim sejuk. Lepas gandum disemai, dia akan dituai 90 hari. Ada lebih panjang lagi 280 hari, ada lebih panjang lagi sehingga 300 hari. Okey. Disemai pada musim sejuk, dituai pada musim panas. Okey, itu yang kamu kena faham. Jadi, kalau ikut perbualan di sini, yang pertama ni, bilakah kita hendak mula menanam gandum? Dijawab oleh rakan dia, tunggulah burus biduk muncul dahulu. Okey, jadi daripada petikan di sini, burus biduk ni menunjukkan batu tersebut sangat sesuai benih gandum ditanam. Okey, tengok yang bahagian bawah sekali. Yang bawah sekali, tepat perbualan mereka. Kita sudah boleh menuaikah? Ya. Malam kemarin burus Scorpio sudah kelihatan. Burus Scorpio digunakan sebagai petunjuk musim menuai. Maksudnya ini sudah masuk musim panas. Dan gandum sudah boleh dituai. Baiklah murid-murid, kita dah habis belajar pada pagi ini tajuk burus. Sebelum cikgu tamatkan pelajaran pada pagi ini, kita ingat semula satu perkara yang cikgu mahu kamu ingat. Matahari merupakan titik tengah dalam sistem suria. Matahari itu adalah bintang. Bintang-bintang yang lain terletak di luar sistem suria. Jadi sebenarnya bintang di luar tu adalah berjumlah bilion, banyak. Cuma kita belajar dalam tahun 5 ini sekumpulan gugusan bintang-bintang 4 kumpulan sahaja. Itu sebagai pelajaran kita lah. Itu sahaja pelajaran kita. Sekian, terima kasih.